Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada Dr. Rozirawati Awang. Pada hari ini, saya, Nur Adrana Adam A183605 dan Nur Izzat Atira Azrul A184328 akan membentangkan tajuk puak anti-vaksin, matlamat asal-usul dan sejarah perkembangannya bagi projek seminar SCPD 2013 Sejarah dan Falsafah Sains. Ini adalah indeks pembentangan kami. Dasar warsa ini, kekeliruan orang ramai dengan pemberian vaksin kepada keluarga dan diri mereka semakin ketara. Ini terjadi akibat dari accessibility maklumat melalui internet, cawangan berita, hiburan, suara seperti Jenny McCarthy atau disebarkan oleh pihak yang menentang ubatan-ubatan moden. Apakah maksud vaksin dan anti-vaksin? Vaksin dari segi perubatan bermaksud larutan yang mengandungi patogen yang telah mati atau dilemahkan. Anti-vaksin pula bermaksud sekumpulan individu yang berfikiran bahawa vaksin ini sangat bahaya dan dianggap sebagai pembawa penyakit. Namun, sebenarnya vaksin ini adalah salah satu cara pencegahan penyakit. Akan tetapi, kemerosotan imunisasi menimbulkan risiko kepada imuniti kelompok untuk dicapai oleh dunia perubatan disebabkan kewujudan golongan anti-vaksin ini. Kata-kata oleh Kementerian Kesihatan Malaysia KKM dan World Health Organization WHO. Apa objektif pembincangan ini? Objektif pembincangan ini adalah untuk mengenal pasti dari mana asal-usul golongan anti-vaksin ini, apa matlamat yang mereka ingin capaikan dan juga bagaimana mereka berkembang dari semasa ke semasa. Apakah matlamat sebenar puak anti-vaksin ini? Memanipulasikan fakta merupakan salah satu matlamat puak anti-vaksin ini di mana pada tahun 1982 sebuah dokumentari disiarkan di televisyen bertajuk DPT, Vaksin Roulette mengenai vaksin difteria, pertusis dan tetanus. Malangnya dokumentari tersebut lebih memaparkan mengenai risiko pengambilan vaksin berbanding manfaatnya. Perkara ini telah menimbulkan ketakutan kepada mereka yang menontonnya. Matlamat yang seterusnya ialah puak anti-vaksin merasakan pengambilan vaksin boleh memberikan kesan sampingan yang serius sehingga boleh membawa kematian. Akan tetapi kesan sampingan disebabkan imunisasi selalunya adalah ringan sahaja dan tidak berbahaya berbanding dengan kesan akibat jangkitan penyakit itu sendiri. Kesan sampingan tersebut bukan merupakan satu indikator yang mutlak yang menunjukkan ianya tidak selamat. Sebaliknya, ia memberi isyarat bahawa sistem imun tubuh sedang berfungsi dan bertindak balas terhadap suntikan yang diterima. Keadaan ini dinamakan sebagai reactogenicity yang merujuk kepada kesan sampingan yang berlaku selepas suntikan vaksin diterima, misalnya seperti sakit di tempat suntikan, keletihan, sakit kepala, sakit otot dan juga sakit sendi. Matlamat yang terakhir ialah mereka merasakan vaksin tersebut mengandungi bahan yang berbahaya. Pada hakikatnya, vaksin tidak mengandungi bahan-bahan yang boleh merosakkan tubuh manusia. Sebaliknya, mengandungi bahan aktif yang dipanggil sebagai antigen. Mereka turut merasakan bahan pengawet seperti thiomycin di dalam vaksin adalah suatu bahan yang berbahaya. Sehingga ke hari ini masih tiada sebarang bukti saintifik yang menunjukkan bahan ini berbahaya. Adjuvan juga sering digunakan di dalam vaksin untuk meningkatkan tindak balas sistem ketahanan tubuh badan. Adjuvan yang selalu digunakan adalah garam aluminium. Pengambilan aluminium dari vaksin adalah lebih rendah berbanding dengan pengambilan harian melalui makanan atau ubat-ubatan. Adakah anda tertanya-tanya dari mana asal-usul puak anti-vaksin ini? Pada tahun 1772, Pendeta Edmund Massey di British menganggap vaksin sebagai operasi jahat. Beliau menolak vaksin ini kerana menganggap ianya sebagai salah satu usaha menentang hukuman Tuhan terhadap manusia atas dosa yang telah dilakukan. Walau bagaimanapun, pergerakan anti-vaksin ini bukan sahaja ditunjukkan dalam hujah teologi. Ramai juga yang menolaknya atas sebab-sebab politik dan juga undang-undang. Selepas penggubalan undang-undang di England pada pertengahan abad ke-19 yang mewajibkan ibu bapa memberi vaksin kepada anak-anak mereka, aktivis anti-vaksin membentuk Liga Anti-Vaksin di London. Liga itu menegaskan misinya adalah untuk melindungi kebebasan rakyat yang diserang oleh Parlimen dan undang-undang vaksinasi mandatory. Akhirnya, tekanan yang dikenakan oleh Liga dan penyokongnya memaksa Parlimen Britain meluluskan undang-undang pada tahun 1898 yang memansuhkan hukuman kerana tidak mematuhi undang-undang vaksin dan membenarkan ibu bapa yang tidak percaya terhadap suntikan vaksin untuk tidak membenarkan anak-anak mereka diberi vaksin. Sejak kebangkitan dan penyebaran penggunaan vaksin, penentangan terhadap vaksin tidak pernah hilang sepenuhnya dan akan disuarakan sekali-sekala di bahagian yang berbeza di dunia kerana hujah berdasarkan teologi, skeptikal dan halangan undang-undang. Pada zaman dahulu, terdapat juga mereka yang tidak setuju akan ilmu sains seperti pergerakan anti-vaksin. Pada abad ke-18, pergerakan anti-vaksin telah pun bermula dan pada asasnya menghancurkan vaksin pertama. Pada tahun 1796, bermulanya eksperimen pertama Edward Jenner dengan vaksin cacar. Lady Mary Wortley Montagu adalah seorang bangsawan dan memperkenalkan inokulasi ke England setelah beliau mempelajari amalan ini di Turki. Terdapat banyak perdebatan dan antaranya, pro-inoculator memberikan fakta bahawa kemajuan sains moden memberikan kebaikan kepada semua masyarakat. Di sebalik itu, anti-inoculator dengan sengaja menulis dan menyebarkan cerita yang
menakutkan bagi membuat masyarakat paranoia. Pada abad ke-19 pula, vaksin cacar Edward Jenner akhirnya digantikan dengan variasi. Akan tetapi, masih terdapat pembantahan. Di UK pada abad yang sama, mendapatkan vaksin cacar adalah wajib diberikan kepada anak-anak atau mereka akan didenda. Selepas laluan Akta Vaksinasi 1853 ditubuhkan, Liga Anti-Vaksinasi turut dicipta. Liga Pembiakan Anti Wajib juga merupakan satu lagi kumpulan yang membantah vaksin setelah laluan Akta Vaksinasi 1867 ditubuhkan untuk menaikkan umur mendapatkan vaksin cacar dari 3 bulan sehingga 14 tahun. Di Amerika Syarikat, Liga Anti-Vaksinasi juga wujud. Terdapat juga beberapa selebriti yang menyertai pergerakan anti-vaksin ini. Contohnya, George Bernard Shaw yang mempercayai pada eugenik dan homeopati. Pada awal abad ke-20, vaksin seperti vaksin Louis Pasteur terhadap rabies dikembangkan pada tahun 1885 dan American Academy of Pediatrics secara rasmi meluluskan penggunaan vaksin pertusis pada tahun 1943. Akan tetapi pada tahun 1973 dan 1974, John Wilson dan M. Kulikov telah melaporkan beberapa orang kanak-kanak mengalami komplikasi neurologi selepas mendapatkan vaksin DPT dan dicatatkan dalam arkib penyakit dalam kanak-kanak. Ketakutan terhadap vaksin meningkat kerana liputan media dan orang seperti John Wilson yang muncul dalam rancangan TV utama minggu ini di UK dan pada tahun 1982 apabila DPT vaksin Roulette dikeluarkan oleh Leah Thompson, Dr. Robert Mendelsohn, salah seorang ahli pediatrik anti-vaksin pertama menjadi terkenal. Kemudian, terdapat tuduhan bahawa vaksin DPT dan vaksin hepatitis B merupakan penyebab SIDS. Lisa Bonet dari The Cosby Show juga terlibat dalam isu anti-vaksin ini dengan melancarkan The Donut Who. Beberapa tahun kemudian, Miss America pekat pertama dinobatkan dan ibunya menyalahkan vaksin DPT terhadap kesan pekat anaknya. Namun, kisah Heather Whitestone pula berbeza kerana penyebab masalah pendengarannya bukan kerana vaksin DPT tetapi akibat kes meningitis HIV yang mengancam nyawanya. Seterusnya, vaksin HIV yang pertama diluluskan dan diberikan kepada kanak-kanak secara rutin pada tahun 1973. Pada masa yang sama, terdapat sebuah rancangan NBC News sekarang dengan Tom Brokaw dan Katie Couric tentang hot lot DPT. Apabila ABC 2/20 menerima maklumat salah guna anti-vaksin, ianya menjadi sebab untuk menimbulkan soalan-soalan baru terhadap vaksin yang kanak-kanak dipaksa mendapatkannya. Abad ke-21 menunjukkan kecanggihan dalam penyebaran maklumat. Pergerakan anti-vaksin ini boleh mencapai lebih ramai orang dengan mereka ke laman web atau blog mereka sendiri, menghantar mesej-mesej melalui buku, ke pelbagai media sosial, TV dan lain-lain. Sebagai contoh, kebangkitan jurucakap selebriti dan ahli pediatrik yang merupakan antara mereka yang anti-vaksin. Seperti Barbara Loe Fisher membincangkan vaksinasi paksa pada Lou Dobbs 2009, Robert De Niro pada pameran hari ini 2016 dan ramai lagi. Ini menyebabkan kenaikan besar dalam media membuatkan ibu bapa takut akan vaksin. Kini, puak anti-vaksin masih lagi wujud dan menjadi semakin besar. Pada pandangan kami, puak anti-vaksin ini merupakan satu kumpulan yang tidak cukup yakin pada ilmu sains kerana bagi mereka, ilmu sains pernah salah. Contohnya, ahli sains pernah cuai dalam kajian mereka dan mendapatkan keputusan yang kurang tepat. Hal seperti ini telah menjadi antara sebab mereka tidak percaya akan ilmu sains dan tidak mahu melibatkan diri dalam teknologi sains seperti vaksin. Terdapat beberapa jenis golongan anti-vaksin tetapi yang kebiasaannya adalah golongan ikut-ikutan. Selain itu, daya anti-vaksin sangat kuat kerana mereka mempunyai sistem sokongan tersendiri dan kumpulan yang menyebarkan kesedaran mengenai anti-vaksin. Semua perkara ini dibuat secara senyap-senyap dan bukan terbuka atau rasmi. Kesannya, apabila orang ramai mula terpengaruh dengan anti-vaksin ini, ramai yang akan mengikuti mereka, terutamanya golongan yang kurang ilmu sains dan perubatan serta mudah percaya akan sesuatu maklumat itu. Implikasinya, kesihatan orang awam akan terjejas dan akan merobohkan imuniti kelompok. Lebih-lebih lagi, penyakit-penyakit yang lama telah pupus di dalam negara itu akan muncul kembali. Akhir sekali, pada pandangan saya, ibu bapa memainkan peranan yang penting dalam menggalakkan anak-anak mereka untuk menerima suntikan vaksin. Ibu bapa mestilah berfikiran terbuka dan mendidik anak-anak mereka dengan ilmu-ilmu yang telah terbukti kebenarannya, bukan sekadar mendengar mitos dan kabar angin yang tiada kesahihan. Hal ini penting bagi mengelakkan daripada anak-anak mereka serta generasi akan datang daripada terus berfikiran sempit serta takut akan pengambilan vaksin ini. Jika ibu bapa tidak mempercayai akan keberkesanan vaksin tersebut, maka anak-anak mereka turut merasa ragu-ragu dengan pengambilan vaksin tersebut dan ini akan menyebabkan kadar imunisasi untuk membendung sesuatu wabak itu akan merosot. Tuntasnya, vaksin sangat penting dan amat diperlukan dalam masyarakat kerana ia merupakan salah satu cara untuk mencegah penyakit-penyakit yang boleh dicegah. Pengambilan vaksin perlu ditekankan lagi terutamanya kepada golongan-golongan yang mempunyai tahap imuniti yang lemah seperti kanak-kanak. Oleh itu, anti-vaksin merupakan ancaman yang besar kepada kesihatan di setiap pelosok dunia kerana boleh menyebabkan kesian yang serius di sesebuah negara itu. Justifikasinya, kita sebagai warga negara yang bertanggungjawab haruslah sentiasa berhati-hati dan memeriksa dahulu maklumat yang diterima sebelum menyebarkannya. Kita juga mestilah bekerjasama memberikan perhatian kepada isu ini kerana satu-satunya perkara yang boleh melindungi orang awam daripada penyakit yang cepat merebak adalah kadar vaksinasi sebanyak 96% hingga 99% diperlukan untuk mengekalkan imuniti sekelompok dan mencegah wabak pada masa depan. Berikut merupakan senarai rujukan yang kami gunakan. Sekian sahaja daripada kami. Terima kasih.